لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الحمد لله إخواني رحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurnya kepada Allah Ta'ala yang mana kita juga diberi peluang pada pagi ini sentiasa di dalam lingkungan dan jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi kita dapat bermula hari pagi kita ini dengan kita dapat menunaikan solat secara berjamaah dalam hari yang paling barakat, paling besar di dalam semingguan kita ialah hari pagi hari Jumaat atau hari Jumaat. A'zamul ayyamu 'inda Allah, sebesar-besar hari di sisi Allah Ta'ala. Maka hari Jumaat ni banyaklah di antara perkara yang telah berlaku dan perkara yang sedang berlaku dan perkara yang akan berlaku. Maka disyaratkan pada hari Jumaat ni setiap orang akan wajib dan mendengar nasihat dan mendengar pengajaran kewajipan mingguan kita itu hari Jumaat melalui khutbah. Dan di antara syarat-syarat penting dalam khutbah, kita mesti dengar pesanan-pesanan takwanya kepada Allah Ta'ala dan selawatnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengangkat Nabi kita ni, wa rafa'na laka dhikrak. Allah Ta'ala ada yuk satu anak Nabi kita. Allah Ta'ala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ingat tahu sebut dan Allah Ta'ala tinggikan bagi Nabi kita ni sebut Jadi sejak daripada 1400 tahun lebih ni, dan tidak pernah ada hari yang tidak ada sebut nama Nabi kita. Orang Yahudi dan orang kafir kata tatkala matinya anak-anak Nabi lelaki, dan anak lelaki Nabi ni mati semenjak pada kecil lagi. Sama ada Abdullah, Ibrahim, Qasim dan Abdullah atau Ibrahim, dan anak-anak Nabi yang mati dalam keadaan kecil lagi. Maka mereka mengatakan bahawa Nabi ini abtar, mana habis putus keturunan dia, tidak ada baka, putus baka. Maka Allah Ta'ala kata, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka itulah yang menjadi orang yang terpotong. Dan Nabi kita, rafa'na laka dhikrak, Allah Ta'ala akak panggilan pujian sebut dan sehingga Allah Ta'ala rekalkan nama dia dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam suruhan azan ataupun di dalam kalimah syahadah. Dan inilah menjadi tingginya dan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dia minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala membukakan dada dia. Rabbi syrah li sadri.
Ya Allah, bukakanlah, lapangkanlah dada aku. Tetapi Nabi kita ni, alam nasrah laka sadrak. Allah Ta'ala melapangkan, Allah Ta'ala bukakan dada Nabi kita dengan tidak melalui permintaan Nabi. Adakah tidak kami melapangkan bagi engkau sadraka, akan dada engkau? Alam nasrah, Allah Ta'ala buka. Nabi Musa minta, Rabbi syrah li, minta pada Allah supaya membukakan dada. Tapi Nabi kita SAW, Allah Ta'ala membuka tidak melalui permintaan. Alam nasrah laka sadrak, Allah Ta'ala membuka sendiri. Sebab tu kita selaku umat Nabi SAW, dan setiap orang ni apabila sapanya pada bulan ni, bulan dinamakan bulan Maulid, ataupun bulan Rabiul Awal ni, semua ataupun kebanyakan orang rumah kita lah, melakukan perayaan yang dinamakan upacara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada perbahasan lah, mana perselisihan masalah pitikam tu, masalah perayaan itu adakah disyarak ataupun tidak. Adakah termasuk bid'ah hasanah ataupun bid'ah biasanya? Ini masih ada pertikaian di segi ulama. Tapi yang pentingnya di dalam kita menghayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghayati hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi di zaman kita ini, di zaman yang orang panggil mudahnya kita nak lihat ataupun beritanya cepat sampai. Timbulnya golongan-golongan manusia yang beraninya caci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi mereka lukiskan gambar-gambar lalian, kartun lalian. Dulu pernah dengar Samnak bin Charlie Hebdo dulu, para orang Perancis, buat tubik, buat gambar lalian Nabi, kartun lalian. Dan ada buat cerita-cerita papayun lalian, papayun dumin. Maka timbul kena takamlah daripada sekelompok orang Islam yang ekstrim orang panggil. Hak tokop, hak gasan, dan melalui perbuatan lagi tu mereka tidak puas hati. Lalu berlakulah pembunuhan. Seperti mana berlaku di Perancis ni pula baru-baru ni, berlaku juga pembunuhan. Kru yang tayangkan gambar lalian Nabi. Maka timbullah perkara ini. Timbulnya perkara ini. Kita tengoklah berita tu setiap hari. Sehingga Presiden Perancis termasuk orang yang benci kepada Islam. Emmanuel Macron boleh belakang lah. Emmanuel Macron, bahasa Perancis ni. Dia termasuk presiden yang paling benci kepada Islam. Dan negara Perancis ni adalah di antara negara yang dulu dalam peperangan salib termasuk negara yang ada raja. Raja Perancis, Raja Jerman, Raja Britania, England, Raja Austria, Vienna, beberapa buah raja ni, akak palang salib yang panggil Songkram Crusade. Memerangi Salahuddin, sehingga Salahuddin dapat membebaskan bumi Palestin. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Perancis ni termasuk negara yang paling benci lah. Daripada punca itulah mereka taruh perasaan dendam terhadap umat Islam. Sampai zaman sezaman, sampai pada apabila runtuhnya rabuk raja di Perancis ni, Petiwat Faranse dia panggil. Petiwat Faranse ni
Dia petiwak sungguh. Siapa raja dia. Bukan dia tamadar raja Perancis ni. Tapi apabila ada petiwak ni, dia putus sungguh rambut raja. Sehingga tidak ada raja, ada presiden, ada Perdana Menteri. Tak sama dengan England. England ni rambut raja dia memang ada lagi. Dan Jerman tak ada. Negeri Europe ni beberapa buah negara sahaja yang ada raja. Seperti Spain ada lagi raja. Monaco. Beberapa buah negara sahaja yang dulu berdasar pada raja semua. Tapi apabila ada petiwak peraca hati partai ni, maka dirutuhkan sethabar raja. Sebab itulah negara Syria pun bimbang. Apabila ada petiwak, takut jadi sepengar Perancis tu. Itulah. Itu mana kan. Tapi dia kata Perancis ni, dia dendanya terhadap Islam. Dan negara-negara yang dia dapat kuasa dalam masa lebih kurang 1 tahun dulu ni, negara-negara Eropah dapat menguasai beberapa buah negara Islam banyak. Di antara dia tahu Afrika. Perancis ni, Fransai ni dia ambil Afrikaner banyak yang ambil dia. Dia bagi for dia. England ambil sini, Angkrik ambil sini, Britania, Italia ambil negeri ni. Fransai ambil negeri ni, Spain ambil. Dia bagi for dia. Dia bagi catur for dia. Bagi kekuasaan di bumi negara-negara Islam dan negara Arab lah, negara Afrika dan sebagainya. Maka semua kekayaan yang ada dalam negeri Perancis semua, sama ada permata, mata, biji, semua ni banyak ke benar-benar yang dia serap klik daripada negara-negara Arab, negara Islam. Maka dia juga buat beberapa perkara yang berlaku ni. Maka dunia Islam pun mula Islam. Itu tengok lah ni banyaklah negara-negara Islam dan perhimpunan semapan ulama apa semua ni tu baik. Sara kita mesti boykot barang-barang yang datang daripada Perancis. Sebab dia ni orang panggil terlalu keji mana memaki terhadap Nabi SAW dengan dakwah orang panggil tersitik serifat dakwah kebebasan di dalam melakukan bebas. Mana bebas. Tapi dia kata kebebasan yang yang mereka dakwa tu bukan kebebasan sebenar. Apabila dia nak kata ke orang, nak cacikan agama orang, dia ambil kaedah kebebasan. Tetapi apabila orang kata ke dia, marah. Ini tamat. Tabiat manusia. Sebagaimana Presiden Turki dia kata Macron ni dia perlu kena cek otak dia. Marah dia. Dah peliknya ada seorang presiden tu dia ambil gambar bini Macron. Bini dia tak jamin bini dia. Bini dia ni tua pada dia. Jadi gambar bini dia kepegur gambar beruk. Dia muka nak supah. Dia ambil pegur, letak gambar bini dia sekali dengan gambar beruk. Marah dia. Bini dia tak comel sungguh bini dia muka. Tua lagi. Tapi itu bukan kita bukan syarat Islam. Allah Taala ni larang kita ni. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah Taala larang kita ni memaki agama-agama lain. Dan wala tasubbul ladzi, jangan kamu memaki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Jangan dok maki berhala dia. Jangan kata huduh kepada penyembahan-penyembahan dia. Fayasubbullah, kita kata huduh pada dia. Dan kata maki kepada penyembahan-penyembahan dia. Fayasubbullah, dia akan memakikan Allah Taala pula. Jadi top tu tak habis lah. Ini sebab tu jangan kata di segi kepercayaan dia. Kita ni wajib berdakwah mengajak kepada kebaikan Islam, bukan kita mencacikan benar-benar kepercayaan dia. Dan benar kita kena hakikat di segi agama, di segi pegangan, di segi kuamcia. Dan kena hakikat orang tan sasani selain pada orang agama kita. Dan sepatutnya juga dan Nabi kata termasuk dosa besar, termasuk deraka pada dua ibu bapa ialah kita
kata huduh kepada ibu bapa orang lain. Nah, masalah kita tanya macam mana ya Rasulullah seseorang itu yang menderakai dua ibu bapa dia? Karena apabila kita kata huduh kepada dua ibu bapa orang lain, dia juga akan kata huduh maki kepada dua ibu bapa kita. Maka support seolah-olahnya kita juga memakikan dua ibu bapa kita. Nah, kita balah gebaki siapa bakar dia. Dia balah dengan dia misalnya. Nah, lepas tu kata huduh siapa dua ibu bapa dia. Maka bagi kita kata dia, memanglah dia pun kata pada dua ibu bapa kita. Nah, sebab tu kalau balah apa sekadar kita dengan dia, jangan hidup lampam. Jangan hidup rekel siapa dua ibu bapa. Aku tahu mokmu dulu gitu. Jangan sama sekali. Nah, kerana dia juga akan kata kepada dua bapa kita. Mak molek. Jadi naik kepada siapa bapa. Mana kita deraka, kita kata huduh pada bapa kita tu. Ya subbu walidai. Dia memakikan dua bapa dia. Macam mana maki dua bapa dia? Kerana dia pergi makikan dua bapa orang lain. Demikian juga dalam agama kita menghormati. Allah Ta'ala ajar. Cuma duk berlaku tu satu golongan sebagai kak kru kata pukul buka karangan gambar di panggil di Perancis itu adalah perbuatan yang melampau lah. Makna buat melampau ni memang ada. Dia buat dan itu bukan ajaran Islam lah. Kerana Islam ni kena idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Kita kena tolak dengan benar lebih baik. Bukan kata dia mai maki agama kita juga memakikan pada agama dia. Bahkan kita nak tunjuk benda lebih baik pada tu. Dan tidak ada jalan yang lebih selamat dan lebih berkesan daripada muqata'ah. Kerana orang-orang barat ni dia takut dari segi ekonomi. Boykot ekonomi ni adalah senjata yang paling berkesan. Tapi kita tengok pendapat dia panggil pendirian Presiden Perancis ni mana tak tunduk. Tak saya minta maaf dan dia akan terus nak berlawan dengan dunia Islam. Tapi dunia Islam pun tak ada berapa orang yang bersuara. Kepala-kepala sekiranya Turki, Pakistan, lepas tu negara Arab lain tu pakai dia pakai kaedah tu. Kalau kita tak top pun Nabi memanglah wala fa'na laka dzikrak. Nabi kita tu Allah Taala puji, Allah Taala sebut nama, tak ada kata huduh sama mana, tak ada apa dia mulia dah. Tak ada kena top tu. Tu satu pendapat. Pakat dia tak berani bersuara. Kerana pemimpin tak bersuara. Kalau pemimpin bersuara juga, ulama dia selalu dah berani. Sekadar bersuara untuk rakyat kebaikan dan musiah mana buat huduh kata jahat pada Nabi ni. Sekadar lalang kita sini lah. Kita kasih pada Nabi ni setahun sebulan. Pakat selawat masya-Allah. Naik rumah tu rumah selawat pada Nabi SAW. Tapi beberapa sunnah Nabi itu tak ada usaha nak beramal. Azkar Nabawi pagi petang pun tak hidup. Azkar Nabawi pagi petang Nabi suruh baca tu. Dia baca tak biasa putus tu. Selawat pada dia 10 pagi 10 petang tu tak biasa suruh kita selawat. Tak hidup. Berapa setahun sekali masya-Allah hidupnya selawat pada Nabi sallallahu ikut waqaf sallallahu tak berhenti. Selawat masya-Allah alhamdulillah lah. Hidup selawat tapi kita nak jadi hidup. Rafa'na laka dzikra tu. Allah Taala akak pujian nama Nabi SAW. Nak hidup di dalam kehidupan kita. Jadi amal harian kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali pagi 10 kali petang kurang-kurang. Azkar Nabawi hidup. Sunnah Azkar Nabawi. Pagar-pagar yang Nabi kita sentiasa baca. Sunnah di dalam muamalah. Nabi hidup sunnah dalam muamalah. Sunnah di dalam ibadat. Bukan sekadar sunnah dalam ibadat. Bahkan sunnah dalam muamalah. Sunnah dalam munakahat.
dalam pernikahan, sunnah dalam semua kehidupan kita tu ada sunnah, ada contoh dan tauladan yang baik daripada Nabi kita SAW. Bukan semata-mata kita dakwa kata kita kasih Nabi kerana kita buat maulud. Dan kita payah pelaksa. Orang tak buat maulud ni tak kasih Nabi. Lepas tu macam-macam tuduhan. Dan orang tak buat maulud ni, orang golongan ni, tuduh. Dan tuduhan itu adalah seperabot kanma yang dah. Seperabot kanma hadap kecek lah sapa, hadap komplit di zaman kita ni. Sebab tu rabot kanma. Dan orang pakai baju ni kasih pada raja. Orang tak pakai ni, tak pakai ni tak kasih pada. Tak ada. Orang ni tak kasih pada raja, sungguh jangan tu cari corruption. Lepas tu buat nanti. Hak mana sebenarnya kasih pada raja? Orang kerja orang jadi nak karma, tak ada tu cari corruption. Buat untuk rakyat. Hak ni orang cuma nak di sungguh raja ni. Bukan semata-mata kata pakai baju, menau-menau, buat gambar, hak ni untuk nak di pada raja. Ada kecek lah siapa. Hak mana sebenarnya kasih pada raja luar? Memang supaya kita zaman kita. Hak mana kasih Nabi sungguh? Hanya apa bulan ni selawat, buat maulud, macam-macam, panggil orang makan, buat besar-besar. Mana kasih Nabi. Ataupun setiap hari dia ni selawat pada Rasulullah SAW. Azkar Nabawi tak pernah putus. Sunnah dalam ibadat, sunnah jemaah, sunnah apa hidup seumur dia. Hak mana kasih Nabi sungguh-sungguh. Itu panggil benar-benar yang kita perlu ingat bahawa walau bagaimanapun orang-orang yang mencaci Rasulullah, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang yang menyakiti Nabi SAW, menyakiti Allah dan Rasul ni, la'anahumullah, Allah Taala laknat dia fid dunya wal akhirah walahum azabun. Dunia lagi, akhirat lagi. Dan memanglah kita akan lihatlah banyak lepas mari beberapa zaman dah orang-orang yang mencaci. Tapi yang peliknya orang Eropah mencaci Rasulullah. Tapi apabila mereka Michael Hurt dia himpunkan uzama dalam dunia ni, orang panggil tu wiraburu belong ni, dia himpun 100 orang, 100 ranking dia ni. Bukan bumi itu pun susu dalam dunia ni, maka yang letak satu ni number 1 ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semasa dia baca surat dia tulis ni, ke sipi dia dah himpun maklumat tulis. Hari yang dia pelekat surat dia dan dia baca surat dia di berita di London tu, orang pakat tepuk tangan sorak tak saya dengar ya kecek. Kerana dia tak Nabi kita SAW orang yang pertama. Jadi orang Eropah tak saya dengar lah. Maka ia banjai dan sebab gapo geltakkan Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun tidak pernah ada orang tak sebut nama Nabi. Bahkan penganut agama Islam setiap hari masuk korama tak sebut agama-agama. Lepas tu orang kasih. Apabila orang kata huduh pada Nabi, umat Islam seluruh dunia bangun menutupkan hak. Mai pocah. Mana tak puas hatilah kalau ada orang-orang yang mai kata huduh pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil di antara kebesaran apa yang berlaku dan kita walaupun kita di sini mana tak bolehlah kalau kita benar-benar Perancis tak ramai banyak mana pak kita ni. Alat-alat dia. Tapi kalau negara Arab ni banyaklah barang dia, semua barang daripada Perancis ni. Effort dia buka waktu baiklah Kedah habis. Waktu baik benda lah Kedah, benda gapo. Banyak. Panggil gugaklah ekonomi dia kalau dia telusai lagu ni, ada Afrika di mana ni. Dan orang duduk bawah negeri Perancis sehingga negeri Mali ke negeri apa. Perakak kerana fok negeri memang ni dia panggil pasar Perancis ni pen pasar racakan. Kerana Perancis gi orang panggil tu gi meretah. Ke pokrong tab Afrika ni. Dan negeri Tunis, Perancis meretah, negeri Jazair, negeri Morocco, negeri Mali, beberapa negeri Afrika dengan banyaklah di bawah Perancis. Sehingga tu baik presiden dia tu baik minta supaya izaah orang panggil tu satani terotak reduce semua ni ngutcai pasal Perancis.
Top tu. Walaupun dia ni dek bawah, orang panggil dulu pernah jadi mengken hak Faransik. Dan semua watanakam tu ambil banyak ke guna watanakam Faransik. Negeri Arab, Tunisia lah teruk sekali. Kerana dek bawah Faransik, dia ambil watanakam. Hak Faransik main pakar, saya ingat Islam, tak tahu tak Islam gapo dia di Tunis. Faransik ni bahaya sekali. Kalau masuk merata negeri, dia poh tak habis. Tak sama dengan Britania. Britania kalau masuk meratah negeri mana, dia akan sang kuam cara. Dia maju, kemajuan pada negeri itu. Faransik tak, dia masuk meratah negeri, dia serok kelik habis. Lepas tu dia tukar habis dari sakafah manusia, dia tukar otak manusia jadi otak Faransik. Otak tak ada Tuhan. Itu bahaya negeri Faransik. Lepas dia ada apa ni? Kalau Angkrik ni dia panggil Commonwealth. Kira sangpap dia, kira cakapop dia panggil. Negeri dok bawah Commonwealth. Lepas tu Faransik dia ada hak dia. Setiap tahun dia akan buat perayaan negeri-negeri yang duk bawah pernah jadi mengken hak Faransik. Maka di Afrika pun mana besarlah, orang panggil besar kerana benda ni umat Islam seluruh dunia tidak memuaskan hati kerana pelakuan yang telah dilakukan oleh negeri Faransik, termasuk presiden dia sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam di sini juga kita mesti memperbanyakkan selawat Nabi, kerana Allah Taala mengakakkan Nabi, wa rafa'na, Allah Taala ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma zaghal basar wa ma tagha. Allah Taala jaminan dah Nabi kita, ma dhalla sahibukum, dan tidaklah sesat saudara kamu itu. Nabi Allah Taala jamin dah Nabi, sama ada segi akal Allah Taala jamin, di segi pandangan, di segi pelihatan Allah jamin, di segi hati Allah Taala jamin, di segi akhlak Allah Taala jamin, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala jaminnya belaka terhadap Nabi SAW. Wahyu dia, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah risalah rahmat kepada alam ini. Allah Taala jaminnya. Tapi ada orang yang mari usaha untuk nak menuduh dan mencaci hamun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka sendiri. Qul qawli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.